Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihim min wadari kaburat kalimatan min afwahihim yaquluna illa kadhiban wala allaka bakhirun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi anna ja'alna ma'alal ardi sinatan liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laqa'iluna am hasibaka anna asbahaka ayatina awalatu ilaika faqalu rabbana minka rahmatan hayyilana min amrina rasada. Pak nampak Allazina kanat a'yum fi alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatu firdausi khalidina fiha walau kana baru kahidatan kalimati rabbina lafidal ilayya innama ilahukum ilahun wahid wa man yuridu amalan salihan la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Sadaqallahul Allahul azim. Azim. Sadaqallahul Azim. Okey, surah Al-Kahfi kita baca tadi, surah Al-Kahfi ke surah Yasin ke, kalau berjemaah kita kena tunggu kawan kita. Yang lancar, yang laju kena tunggu kawan yang belakang. Baru kita akan baca serentak. Ni berterabur, tak tahu. Pernah tak baca Yasin sebelum ni dekat surau, kat masjid, kat rumah? Pernah tak baca Yasin kat rumah? Saya tak pernah. Bila baca berjemaah, orang imam tu ketua yang yang jaga bacaan tu, yang lancar kena tunggu kawan yang perlahan supaya baca sama-sama. Ayat sebelum akhir tu, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi apa? Ayat terakhir tu. Ayat tu dia bagi tahu kalau kita kumpulkan lautan untuk jadi tinta. Kalau kita ambil air laut tu, kita jadikan dakwat pen untuk kita tulis kalimat-kalimat Allah, maka tak akan cukup. Takkan cukup. Lepas tu tambah lagi lautan-lautan sampai 7 lautan pun tak akan cukup lagi untuk kita tulis kalimah-kalimah Allah. Tulis nikmat-nikmat Allah terlalu banyak. Cuba tengok pen ni. Dalam ni ada dakwat, betul tak? Dalam pen ni ada dakwat. Surah Al-Kahfi tadi dia cakap, kalaulah lautan-lautan tu dijadikan tinta. Lautan tu kamu ambil buat dakwat pen untuk tulis kalimat Allah, maka akan habis. Tambah lagi lautan, buat lagi, tulis lagi, akan habis. Nak kata banyaknya rahmat Allah, banyaknya kalimah-kalimah Allah atas muka bumi ni. Faham tak? Lepas tu siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Nak jumpa Allah kena buat apa? Buat amalan yang soleh, buat amalan yang baik, buat amalan yang baik. Solat, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Siapa solat subuh pagi tadi? Siapa solat subuh pagi tadi angkat tangan? Nak tengok sikit. Solat subuh wajib kena solat. Siapa yang dah sarapan pagi tadi? Siapa yang dah sarapan? Siapa yang dah makan pagi tadi? Saya sarapan roti. Kalau tak sarapan, badan kita jadi lemah, betul tak? Kalau tak sarapan, badan kita jadi lemah, tak kuat. Itu untuk jasad. Kalau orang tak sempat masa nak makan. Okey. Yang minum lah, minum ke, sarapan ke. Kalau kita tak sarapan, tak minum, tak makan, badan kita jadi lemah, betul tak? Jadi lemah, tak larat. Itu untuk zahir, itu untuk jasad. Tapi untuk batin, dalaman kita, kalau orang tu tak solat, orang tu tak baca Quran, orang tu tak berzikir, roh dia akan lemah. Batin dia akan lemah. Sebab dia tak bagi vitamin pada batin dia. Untuk jasad dia makan vitamin, dia makan sayur, dia makan suplemen, dia makan nasi, dia minum air susu, air Milo. Tapi untuk batin, saya tak makan dengan tak minum. Mak saya gastrik. Tapi dengar sini, kita ada dua, zahir dan batin. Kita ada jasad dan kita ada roh. Roh kita ni kena makan juga. Kalau roh tak makan, macam mana? Kesian di dalam kubur nanti. Kesian di dalam kubur. Nanti amalan kita akan menjadi seorang manusia di akhirat nanti. Yang kita solat, yang kita puasa, yang kita bersedekah, yang kita belajar ni semua. Ini kan pahala belajar untuk ilmu. Akan jadi manusia, akan jadi lembaga. Kalau orang tu tak solat, nanti kepala dia tak ada. Orang tu tak puasa, nanti tangan dia tak ada. Lengkap tak manusia? Nanti kamu jumpa, siapa ni? Kenapa aku macam ni? Kenapa rupa aku macam ni? Kita akan jadi satu lembaga, satu manusia, satu jasad berupa amalan. Itu adalah amalan. Kalau orang tu tak puasa, tak solat, macam mana agak-agak rupa manusia dia tu? Lembaga. Tapi kalau orang tu solat, baca Quran, berzikir, nanti amalan dia akan jadi cantik. Dia akan berupa manusia yang cantik. Tolong jaga solat. Solat subuh berapa rakaat?
20 ke 2 rakaat? 20 ke 2 rakaat ke 2 Dua rakaat? saja. 2 rakaat sahaja. Bukan 20 bukan 200. Betul, 2 Solat rakaat subuh sahaja. 2 rakaat sahaja. Senang ke susah? Senang. Senang, tapi kenapa kita tak boleh buat? Sebab syurga tu mahal. Syurga mahal ke murah? Wow. Syurga mahal sebab tu orang susah nak buat. Neraka tu Alhamdulillah. murah ke mahal? Ya Rasulullah. Neraka murah ke mahal? Neraka murah. Weh dapat Neraka murah. tiket weh Buat dapat. jahat masuk neraka. Buat baik masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Sebab tu orang susah nak buat sebab syurga. Buat satu benda buruk pun dapat tiket tu pahala. Tiket Kamu apa tu niat neraka. saja nak buat baik terus dapat pahala. Belum buat lagi baru niat. Khairin sebelum tidur dia kata esok aku nak solat subuh. Malaikat dah tulis dah kebaikan dia. Khairin dapat pahala sebab dia berniat. Tapi penyayang. Saya pun pernah tapi tak dapat. Kalau kalian Niat. Tapi kena buat lah. Jangan niat. Jangan niat tapi tak solat. Niat kena buat lah. Niat. Saya Allah, berniat nak dia tak boleh solat. Saya niat nak baca buku. Saya niat nak baca Quran. Niat-niat pun malaikat dah tulis dah. Dah ada pahala dah. Bila buat lagi dah malaikat tulis. Tapi kalau niat jahat, nanti petang ni aku nak mencuri lah. Petang ni aku nak solat lah. Petang ni aku nak orang-orang. Malaikat catat tak? Niat tak catat. Niat jahat tak catat. Bila buat baru catat. Nampak tak baik tak Allah ni? Bila niat baik terus catat. Niat baik kanan terus catat. Niat jahat tak catat lagi. Bila buat baru catat. Niat baik catat dah. Bila buat baik catat lagi. Banyak amalan kebaikan. Nanti bila akhirat nanti seseorang tu terpinga-pinga. Ya Allah banyaknya pahala aku. Sebesar gunung pahala dia. Aku kat dunia aku tak buat amalan banyak pun. Allah kata yang pahala kamu sebesar gunung ini adalah kerana niat-niat kamu. Masa kat dunia hari tu, dia niat nak bersedekah, dia niat nak tolong orang. Niat kat mana niat? Dalam hati ke dekat mulut? Maira, niat kat mana? Niat dalam hati. Niat dalam hati. Kita solat, kita niat dalam hati. Masa kita angkat takbir. Allahu Akbar. Sahaja aku solat. Alia, dekat mana? Dalam hati ke kat mulut? Niat dalam hati. Nak berpuasa waktu sahur tu. Dalam hati niat. Sahaja aku puasa esok. Ya, niat dalam hati. Jadi cuba azam. Lepas ni cuba solat 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Tolong kat kamera. Maklimah tak ingat nama tak kat kamera? Anissa Zuhur Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Isyak berapa rakaat? Isyak 4 rakaat. Isyak 4 rakaat. Tolong azam. Khairin, baca Al-Quran dengan solat mana lagi penting? Khairin maklimah nak tanya. Solat wajib, baca Quran wajib ke sunat? Sunat. Baca Quran sunat. Okey, tapi kita kena utamakan yang wajib dari sunat. Okey, jadi kena utamakan solat. Lepas solat baru baca Quran. Okey. Ya sikit je. Okey. Kita ulang kaji sikit. Nanti kita nak masuk doa. Nanti kita nak masuk adab menziarahi rakan. Minggu lepas adab menziarahi orang sakit. Kena hafal doa ketika menziarahi orang sakit. Semua orang pernah Dalil kena ke? Dalil. Yang kamu salin hari Dalil tu. Yang kamu salin hari tu. Doa, betul tak? Doa ketika menziarahi orang sakit macam mana Khairin? Saya tak tahu buku ke. Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas. Idhibil ba'sa. Allahumma rabban nas. Ya Allah Tuhan manusia. Ya Allah, hai Tuhan kepada manusia, izhibil ba'sa, hilangkanlah kesakitan. Izhibil ba'sa, ishfihi, ya Allah sembuhkanlah dia. Ishfihi wa anta syafi. Sesungguhnya kamu adalah syifa, kamu adalah penyembuh. La syifaan la yughadiru saqaman
Wala alama. Kena hafal doa ni. Humaira, Alia, Khairin. Allah bagi kita sakit, apa hikmah dia? Apa hikmah Allah bagi kita sakit? Tahu tak? Allah sayang kita. Allah nak cuci dosa. Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah nak naikkan darjat kita. Siapa manusia yang tak pernah sakit? Manusia yang tak pernah sakit, tak pernah bersin, tak pernah kentut. Siapa? Fir'aun. Allah uji dia, dia sihat je. Bila dia tak sakit, dia dah sombong, dia dah mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Raja, dia raja. Dia raja Jadi bila dia Allah tak bagi sakit, dia mengaku dia Tuhan. Sombong tak manusia ni. Syaitan, iblis, pernah tak syaitan mengaku Tuhan? Pernah tak iblis mengaku Tuhan? Ketika mana Allah cipta Nabi Adam, Allah suruh malaikat pada Nabi Adam. Saya ngantuk sangat sebab saya bangun pukul 8. Tak sempat sarapan, tak sempat solat subuh. Okey, lepas tu semua malaikat sujud pada Nabi Adam kecuali siapa? Fir'aun. Syaitan. Kecuali orang tu, ketua malaikat tu. Dia selepas dia tak nak sujud pada Nabi Adam, dia dihalau dari syurga. Dia adalah lepas tu dia jadi ketua iblis. Jadi sifat dia Tapi kenapa? Apa? Tapi kenapa syaitan tak nak sujud kat Nabi Adam? Bukan syaitan. Sebab dia sombong. Dia cakap aku lebih baik dari Adam. Aku daripada api, Adam daripada tanah. Betul tak? Kita manusia daripada tanah. Dia sombong. Fir'aun pun sama. Oh, aku tak pernah sakit. Aku tak pernah pun bersin. Dia jadi sombong. Lepas tu tiba-tiba dia mengaku Tuhan. Isteri Fir'aun nama apa? Isteri Fir'aun. Asia. Ingat ada 4 orang wanita yang dijamin syurga. Ada 4 orang perempuan yang dijanjikan syurga. Sayyidatina Asiyah, isteri Fir'aun. Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah. Seorang lagi Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah. Betul tak? Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah. Jadi Asiyah ni Siti Asiyah ni walaupun suami dia sejahat-jahat manusia, tapi dekat akhirat nanti dia jadi ketua syurga. 4 orang ni akan jadi ketua syurga. Siti Asiyah. Okey, bila Fir'aun tu sombong, dia tak nak ikut ajaran Nabi Musa, dia bersirap pula. Tak apa, sebelum kita masuk akhlak. Okey, waktu kecil, ingat tak kisah waktu kecil Nabi Musa? Fir'aun nak bunuh semua bayi-bayi lelaki. Sebab dia takut bayi-bayi ni bila besar, dia akan ambil kerajaan dia. Jadi dia perintahkan pengawal dia pergi cek mana-mana rumah yang ada ibu mengandung. Bila baby tu lahir, pergi cek tengok perempuan ke lelaki. Kalau perempuan okey tak apa. Kalau lelaki dia akan bunuh. Lepas tu mak Nabi Musa dah risau dah. Nabi Musa takut. Kakak Nabi Musa baby saya lelaki. Risau. Lepas tu macam mana kakak dia bagi tahu pada mak dia, kita letak adik ni, kita ambil Nabi Musa, kita letak dalam raga, kita letak dalam sungai supaya nanti bila orang datang rumah tak jumpalah baby tu, tak adalah baby tu. Jadi dia letak Nabi Musa dalam bakul. Jadi letak dalam sungai, ikut arus lah, arus tu nak pergi mana. So dia tak bunuh lah. Dia tak bunuh. Maklimah tutup dia punya sekejap. Okey, lepas tu bila pengawal tu datang, tak tengok okey bayi lelaki tak ada Lepas tu kakak Nabi Musa ambil adik dia tu, ambil baby tu, ambil Nabi Musa tu, letak dalam bakul, dia letak dia dalam sungai. Dia pun ikut je sungai tu pergi mana. Ikut sungai tu, tiba-tiba sungai tu sampai kat mana? Sampai dekat istana Fir'aun. Takut tak? Allah. Dia nak jauhkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Tiba-tiba Allah hantarkan ke istana Fir'aun. Lepas tu kakak dia balik kat rumah, kakak dia bagi tahu mak dia, "Mak,
adik saya dah letak dalam bakul, letak dalam air. Lepas tu bila air tu dah arus sungai tu mengalir-mengalir, dia tengok sampai dekat istana Firaun. Masuk dalam istana Firaun. Mak dia pun risau lah. Lepas tu Allah nak jaga Nabi Musa ni. Allah nak jaga Nabi Musa. Bila sampai dia masuk dalam istana tasik semua, dalam istana Firaun tu, isteri Asiah pun ambil. Asiah tengok, Asiah sayang. Asiah bagi tahu pada Firaun, bagi tahu pada suami dia nak jaga anak dia sebab Asiah tak ada anak. Nabi Musa kesian. Nabi Musa kan sayang isteri dia. Mula-mula tu dia sayang lah. Lepas tu, okay, dia kata tak apalah, kamu jagalah lelaki ni, baby ni. Lepas tu, bila nak jaga anak tu, kan baby kena menyusu, betul tak? Kena cari ibu susuan. Kena cari ibu susuan. Lepas tu Fir'aun dah bunuh dah yang baby-baby kat luar. Dia tak tahu yang tu Nabi Musa. Okey, jadi Nabi Musa ni nak susu. Jadi dia panggil siapa yang boleh menyusu datang ke istana. Jadi datanglah perempuan-perempuan ni kat istana. Lepas tu Allah nak jaga Nabi Musa ni. Nabi Musa tak nak menyusu dengan perempuan-perempuan tu. Termasuklah bila mak Nabi Musa datang istana, tiba-tiba bila mak Nabi Musa pegang, dia nak menyusu sebab dia tahulah itu ibu dia, betul tak? Baby kan tahu. Baby tahu bau ibu macam mana. Betul tak? Kamu ingat tak mak kamu bau macam mana? Tak ingat dah Kita tahu bau ibu. Okey, jadi Nabi Musa tu dia nak mak dia nak menyusu. Tapi ibu Nabi Musa tak bagi tahu Firaun yang itu anak dia. Dia diam je lah. Okay, jadi dia bersyukur sangat. Dia bersyukur sangat Allah selamatkan anak dia. Allah tak bunuh Firaun tak bunuh anak dia. Jadi Nabi Musa menyusu dengan ibu dia. Okey, yang lain dia tak menyusu. Wow. Allah jaga Nabi Musa. Jadi Nabi Musa membesar dalam istana Firaun. Okey, jadi Firaun ni dia seorang yang sombong sebab dia tak pernah sakit. Jadi minggu lepas kita belajar adab menziarahi orang sakit. Hikmah Allah buat kita sakit supaya kita selalu ingat Allah. Betul tak? Bila kita sakit kita sebut apa? Ya Allah sakitnya gigi. Ya Allah sakitnya kepala. Ya Allah sakitnya tangan. Betul tak? Kita akan banyak sebut Allah. Semalam perut saya sakit ada tu. Kamu sakit perut. Ya Allah sakit perut. Ya Allah. Betul tak? Kamu sebut nama. Kamu sebut Saya tu sakit perut. Betul. kamu sebut mak sakit mak. Tapi kita lebih banyak sebut Allah. Sebab saya gastrik. Gastrik. Ya Allah sakit perut. Ya Allah. Alia. Dia akan sebut. Bila kita sakit kita akan banyak menyebut Allah. Allah dia suka. Allah suka hamba dia yang selalu sebut Allah. Allah. Nenek saya letak ubat lepas tu nenek saya baca Allah. Bagus. Allah ni dia suka hamba dia sebut nama dia. Kalau orang tu senang. Kalau mak saya letak minyak, lepas tu mak saya suruh baring, lepas tu tidur sekejap, lepas tu esok dah sembuh. Okey. Jadi kenapa Allah bagus? Kenapa Allah bagi kita ujian? Sebab Allah nak dengar kita sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau kita senang, kita ingat tak Allah? Kita senang, kita sehat, kita tak sakit. Kita kurang sebut. Tapi bila kita sakit, Ya Allah sakitnya perut. Ya Allah sakitnya gigi. Betul tak? Jadi Allah suka orang tu sebut nama dia banyak-banyak. Tapi kita janganlah sebut Allah ketika kita sakit saja. Waktu kita sihat pun kita sebut Allah. Betul tak? Bila kita dapat rezeki kita cakap Allah. Lagi sekali. Bagus. Bila kita dapat rezeki, bila kita makan, kita kenyang, kita sebut apa? Alhamdulillah. Bila kita dapat belajar, kita dapat ilmu. Alhamdulillah aku dapat belajar hari ni. Alhamdulillah mereka aman hari ni. Alhamdulillah aku sihat hari ni. Alhamdulillah. Kita cakap Alhamdulillah. Okey, jadi tolong hafal yang kamu salin minggu lepas. Doa ketika menziarahi orang sakit. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan manusia, izhibil ba'sa, hilangkanlah kesakitan ini. Izhibil ba'sa wa anta syafi, engkau adalah penyembuh. Siapa kawan dia? Nama Asyifa ukala sifaan wala sahuma. La yughadiru sakoma. Siapa kat sini kawan dia nama Asyifa? Ada tak? Asyifa maksudnya penawar. Asyifa maksudnya penyembuh. Jadi la shifa'uka wa la shifa'an illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru sakoman wa la alama. Kena hafal doa. Ataupun paling simple, ingat kita sebut apa? Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Kalau perempuan, syafakillah. Semoga Allah menyembuhkan
kamu. Ataupun kita sebut tuhur, insya-Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Okey, hari ini kita masuk doa, kita masuk adab menziarahi rakan. Okey, buka buku teks. Fatih tak ada buku teks, Fatih tengok skrin je Fatih. Saya dah baca tadi. Rakan adalah orang yang dikenali. Rakan adalah orang yang dikenali dapat seperti sahabat, teman dan kawan. Okey, rakan adalah orang yang kita kenal. Rakan ni orang yang dikenali rapat. Kita rapat dengan dia seperti sahabat, teman dan kawan. Adab-adab menziarahi rakan sebelum berziarah dengan niat yang baik dan ikhlas. Masa yang sesuai, berpakaian menutup aurat, seeloknya membawa buah tangan. Okey, jadi ini adalah adab ketika sebelum berziarah. Kita pergi dengan niat yang baik. Kita berniat untuk mengikut sunnah Nabi. Nabi kalau orang sekawan dia sakit, dia pergi ziarah. Sahabat sakit, Nabi pergi ziarah. Jadi niat kita untuk ikut sunnah Nabi, niat kita untuk silaturahim. Okey, masa yang sesuai. Bila waktu yang sesuai ziarah? Alia, Fatih, Humaira, bila waktu yang sesuai ziarah? Pada waktu siang. Pada waktu siang. Bukan pada waktu malam. Malam orang nak rehat, orang nak tidur. Berpakaian menutup aurat. Pergi dengan menutup aurat. Seeloknya membawa buah tangan. Apa-apa hadiah. Kawan kita suka makan apple, kita beli apple. Kawan kita suka makan anggur, beli anggur. Kawan kita suka apa-apa, kita beli hadiah untuk kawan kita. Masuk, memberi salam. Masuk sekiranya mendapat keizinan menghormati ibu bapa rakan serta isi rumah. Okey, sebelum bila dah sampai tu kita bagi salam sebab rumah orang Islam. Kalau bukan rumah Islam, kalau bukan rumah orang Islam tak perlu bagi salam. Ni kita ziarah orang Islam ni, memberi salam, masuk sekiranya mendapat keizinan. Bila tuan rumah cakap masuk, baru kita masuk. Yang ketiga, menghormati ibu bapa rakan serta isi rumah. Menjaga pandangan ketika berada di rumah rakan. Bagus, menjaga pandangan ketika berada di rumah rakan. Bersalam-salaman dengan rakan. Memberi salam sebelum pulang. Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Dah nak balik dah, kena salam-salam dulu, lepas tu memberi kasih. Okey, Humaira, apa nama apa? An-Nisa, faedah-faedah menjaga adab ketika kan salah silaturahim. Dicontohi rakan yang lain. Dipandang mulia, menimbulkan rasa kasih sayang, mendapat rahmat Allah. Ini adalah faedah menjaga adab ketika menziarahi rakan. Bila kita ziarah rakan, kita akan dapat mengeratkan silaturahim. Dicontohi rakan yang lain, kita akan dipandang mulia. Lepas tu sama-sama rakan tu kita akan dapat menimbulkan rasa kasih sayang dan mendapat rahmat Allah. Orang yang ziarah orang sakit ni, malaikat pun turun, malaikat turun, rahmat Allah turun. Okay, akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan. Beradab ketika menziarahi rakan. Okay, yang pertama, sentiasa berselisih faham. Menyebabkan
pergaduhan. Okey, yang ketiga Dipandang hina. Ni kalau kita tak jaga adab dimurkai. Dimurkai oleh Allah. Allah pun murka. Yang kelima mendatangkan rasa benci. Yang ni kalau kita tak jaga adab, pergi rumah orang bising-bising, bergaduh, tak jaga adab, ini akan mengakibatkan ni dimurkai Allah, menyebabkan pergaduhan, dipandang hina. Okey, yang kamu baca tadi, fadilat menjarihkan akibat tidak menjaga adab. Kalau kita pergi rumah orang sampai-sampai terus masuk, itu ada adab tak? Kita masuk rumah orang, kita datang terus masuk, ada adab tak? Tak ada adab. Tak ada. Ni pintu. Rumah orang, setiap rumah dia ada pintu. Tengok sini. Setiap rumah dia ada pintu. Ni pintu utama. Bila kita sampai rumah orang, kita kena duduk sebelah pintu. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangan kamu duduk depan-depan pintu. Hasif, kamu pergi rumah orang, Hasif pergi rumah Alia, ni pintu. Hasif duduk depan. Assalamualaikum. Mak Alia buka, terkejut. Jangan macam tu. Kita, kalau pergi rumah orang, kita duduk sebelah pintu kiri atau sebelah pintu kanan. Bila orang tu buka, tengok mana-mana. Oh, ada orang. Maksudnya jangan tiba-tiba buka terus orang tu duduk depan-depan. Terkejut orang tu. Mungkin tuan rumah belum pakai tudung lagi. Sempurna lagi tutup aurat. Jadi adab dia Rasulullah ajar. Bila kita pergi rumah orang, kita duduk belah pintu kiri atau belah pintu kanan. Faham tak? Sama, lelaki pun sama, perempuan pun sama. Ni adab Islam ajar ni. Bila kita pergi rumah orang, jangan duduk betul-betul depan pintu. Supaya tuan rumah tu bersedia. Bila dia buka, oh nak cari ayah ke? Sekejap barulah. Maksudnya tak terkejut sangat tuan rumah. Faham tak? Okey, akibat dah baca tadi, kita main quiz sikit. Sila pilih adab-adab menziarahi rakan dengan betul. Yang mana? Yang apa jawapan dia? Berziarah terlalu lama, berkata perkara yang tidak berfaedah hingga menyinggung perasaan rakan, memilih waktu yang sesuai untuk berziarah, atau meminta izin sebelum masuk ke rumah rakan. Yang mana? Adab menziarahi rakan dengan betul. Memilih waktu sesuai untuk berziarah, meminta izin sebelum masuk ke rumah rakan. Okey, lagi ada 3 ni. Ada dua sahaja. Berkata Berziarah terlalu lama tak boleh. Yang ni bukan adab. Berkata perkara yang tidak berfaedah hingga menyinggung perasaan. Ada 2 perkataan. Jawapan dia memilih waktu sesuai dengan meminta izin sebelum masuk. Alright, betul. Khairin, apakah maksud fadilat? Apakah maksud fadilat? Kebaikan, kekurangan, kelebihan atau keburukan? Yang mana maksud fadilat? kebaikan. Dia ada banyak yang pilih. Kebaikan dengan? Betul. Kebaikan dengan kelebihan. Okey, Fatih, menziarahi rakan dapat apa? Mengeratkan hubungan silaturahim ke merenggangkan hubungan silaturahim? Menziarahi rakan dapat apa? Apa fadilat dia? Merenggangkan. Kesiannya bila kita ziarah rakan, kita dapat merenggangkan ke? Dapat lagi jauh ke? Merenggangkan lagi jauh. Baca je. Okey, baca je. Okey, yang pertama mengeratkan, yang kedua merenggangkan. Jawapan dia mengeratkan hubungan silaturahim pandai. Mengeratkan Okey, sorry. Okey, Alia, Allah akan memberi ganjaran pahala bagi mereka yang pertama menziarahi rakan dengan penuh adab, menziarahi rakan tanpa memberitahu sebelum menziarahi rakan pada waktu rakannya hendak berehat, atau menziarahi rakan terlalu lama. Yang mana Allah nak bagi ganjaran pahala yang mana? Menziarahi rakan dengan penuh beradab. Bagus, yang tu jawapan dia, pandai. Anissa, Sufi rindu. Sufi rindu pada rakannya yang bernama Aish. Kemudian Sufi merancang hendak datang ke rumah Aish dan memberitahu Aish hendak datang ke rumahnya. Lalu Aish gembira dan mengalu-alukan kedatangan Sufi. Apakah adab yang boleh disebut di atas? Okey, maksudnya Sufi buat apa ni? Adab apa ni? Tajuk kita hari ni apa? Adab menziarahi Rakan. Jadi apakah adab yang boleh disebut di atas? Adab menziarahi rakan. Ni jawapan dia, adab menziarahi rakan.
Okey, semua orang jawab sama-sama. Sila pilih fadilat. Fadilat ni maksudnya kelebihan. Kelebihan atau apa tadi? Keistimewaan. Fadilat menjarahi rakan. Mendapat dosa. Menambah rasa tidak suka sesama rakan. Mendapat pahala ganjaran daripada Allah. Mengetahui Menambah kasih sayang sesama menambah kasih sayang sesama rakan. Mendapat pahala. Mengetahui khabar berita. Okay, ada 3 jawapan kat sini. Adakah saya sebagai rakan perlu untuk beradab ketika menziarahi rakan? Betul tak? Perlu tak beradab? Ya. 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 Kenapa? Kenapa? Kerana Allah suka dengan manusia yang berkasih sayang antara satu sama lain kerananya. Ahsan tu. Tulis satu adab menziarahi rakan. Okay, banyak tadi kita belajar. Apa salah satu adab menziarahi rakan? Seorang-seorang bagi satu jawapan. Adab menziarahi rakan. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh di hadapan rakan. Okey, Humaira apa? Salah seorang bagi adab menziarahi rakan. Jangan berziarah terlalu lama. Alia, memberi buah tangan. Khairin? Membawa buah tangan. Khairin? Alia, Sufi, Humaira, Anissa. Meminta izin sebelum masuk. Memilih waktu yang memilih waktu yang sesuai. Mendoakan. Mendoakan rakan. Menjaga adab dengan ibu bapa rakan. Menjaga adab dengan ahli rumah dalam tu. Siapakah rakan? Siapakah rakan? Cepat. Musuh, kawan, ibu atau ayah? Siapakah kawan? Siapakah rakan? Kawan. Selesai dah. Kaf. Alif. Kaf. Nun. Kawan. Kaf, alif, waw, nun, kawan. Kan dia alif. Letak alif kat atas. Okey, betul dah. Sempurna. Aku. Satu je soalan. Aduh lah. Kita digalakkan menerima kunjungan rakan kerana mereka membawa rezeki, emas, wang, malam. Yang mana? Rezeki. Okay. Ini satu dia petunjuk. Dia petunjuk. So ni banyak. Okay, rakan membawa rezeki. Orang datang rumah membawa rezeki. Orang yang berziarah digalakkan membawa rokok, kaki, tangan, buah tangan, 3 tangan. Buah tangan. Buah tangan. Jangan bawa rokok bawa buah tangan. Jangan bawa kaki. Jangan bawa kaki tangan. Jangan bawa 3 tangan. Perkara yang tidak sopan dilakukan ketika menziarahi rakan ialah, tengok tidak sopan. Apa yang tidak sopan? Membawa buah tangan. Berziarah pada waktu malam. C. Kita tidak boleh apa? Rakan yang sedang sakit. Kita tak boleh apa? Mengajak, menolong, mengusik, mengganggu. Kita tidak boleh. Tak boleh apa? Menolong, mengusik, mengganggu. Kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh mengganggu rakan yang sedang sakit sebab dia nak berehat, dia nak tidur. Apakah kesan? Tidak menjaga adab menziarahi rakan? Memutuskan silaturahim, rakan bertambah ramai, disukai orang, hati senang. Tengok sini, kesan. Memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Nanti jadi bergaduh pula kalau kita tak jaga adab. Okay, antara berikut yang menekah bukan buah tangan, bunga, buah, kuih, lori. Antara hasil Fatih, antara berikut yang menekah bukan buah tangan. Bukan. Dia tanya bukan. Dia tanya bukan. Antara berikut yang menekah bukan. Bukan buah tangan. Lori lah. Bukan ni. Bukan. Dia tanya yang mana bukan buah tangan. Tengok soalan. Bukan. Lori buah tangan ke? Ayah makan ke lori? Kita mesti pulang jika salam tidak dijawab lebih berapa kali? Kita pergi rumah orang, kita bagi salam. Assalamualaikum. Berapa kali?
3 kali. 3 kali. 3 kali. Alamak. Habis. Okey, habis. Mama berarti Mama 10. Berarti dulu. Okey, dah selesai. Kita belajar tentang adab menziarahi rakan. Adab menziarahi rakan. Maksud rakan adalah kawan. Ada ataupun sahabat ataupun teman rapat. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih. Terima kasih. Kita kelas. Syukran jazilan ya mu'allimana sifada takagamba. Syukran jazilan. Dah. Afwan. Takagamba.